Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syafzan Johari dan ini Malaysia Memilih. Baiklah, kita mulakan dengan perkembangan cerita di Malaysia ini. Tentunya sebelum kita pergi ke isu-isu politik, saya nak memberikan perkembangan terkini mengenai perkembangan banjir dalam negara di mana jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara di Dewan Syifa di Padang Maksirat Langkawi meningkat kepada 49 orang pada Selasa. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Langkawi Ahmad Syaf Fikri Darus berkata jumlah itu meningkat daripada 43 mangsa pada jam 8 pagi kepada 49 pada jam 4 petang. Dan semua 49 mangsa terdiri daripada 12 keluarga termasuk 22 lelaki dewasa, 17 wanita, 6 kanak-kanak lelaki dan 4 kanak-kanak perempuan. Dalam kenyataannya pada sebentar tadi, pasukan APM Langkawi bersama dengan 11 wakil tempatan turut melakukan kerja-kerja pembersihan pasca bencana banjir di Kampung Limbung Putra dan pelbagai pihak termasuklah Sekolah Kebangsaan Padang Maksirat tampil menghulurkan bantuan. Mangsa banjir terlibat turut menerima beberapa bantuan seperti lampin pakai buang, roti, telekung, kain pelekat dan biskut serta usaha untuk memastikan mangsa banjir terus mendapat bantuan akan diteruskan dari semasa ke semasa. Baiklah, tentu sekali isu banjir dan juga isu alam sekitar dan juga isu cuaca ya sekarang ini kita merupakan antara isu utama yang kita bercakapkan pada sekarang ini, pada ketika ini, selain daripada isu-isu melibatkan politik terutama sekali menjelang pilihan raya umum yang akan diadakan kelak. Dan bagaimana kita mencari ya titik tengah antara isu alam sekitar, isu cuaca dan juga isu politik. Bagaimana kita nak memastikan bahawa menjelang pilihan raya yang akan tiba nanti, apabila parti-parti politik tampil dengan manifesto masing-masing, maka isu mengenai kelestarian alam sekitar ini turut akan diberi penekanan, turut akan dititik beratkan. Kerana isu alam sekitar bukan hanya melibatkan, atau isu cuaca ini, bencana alam ini bukan hanya melibatkan usaha membantu mangsa-mangsa. Ya, usaha membantu mangsa-mangsa itu adalah penting. Tapi paling penting juga ialah bagaimana untuk kita memastikan bahawa bencana alam sekitar tidak berulang. Apakah langkah yang boleh diambil dan bagaimanakah menerusi konsep ketuanan pengundi kita dapat memastikan bahawa parti-parti yang akan kita lantik nanti bagi bentuk kerajaan akan turut sama mengambil berat akan isu perubahan cuaca, isu pengurusan bencana dan sebagainya. Untuk itu bersama kita yang menerusi talian ketika ini ialah Dr. Serina Rahman. Beliau merupakan pensyarah Jabatan Asia Tenggara Universiti Nasional Singapura. Apa khabar Doktor? Baik. Halo Doktor, Syafizan, terima kasih ya, jemput saya. sama-sama Doktor. Terima kasih juga kerana meluangkan masa untuk bersama dengan Esra Awani pada jam ini. Pertama sekali ya, kita nak lihat ya bagaimana pemahaman masyarakat terutamanya baik dari segi pengundi maupun dari segi calon-calon ahli-ahli politik yang mungkin akan menjadi calon yang bakal bertanding pada pilihan raya kelak ini dalam erti kata ataupun dalam kerangka konsep memastikan bahawa hal-hal berkenaan dengan pengurusan bencana alam ini diambil kira. Malamnya, biasanya bila kami fikir tentang bencana alam, kita tak link dia sangat dengan contohnya perubahan iklim. So, warga politik kami sebelum ni pernah cakap yang Malaysia ni tak akan merasa kesan pemanasan global dan perubahan iklim. Tapi sebenarnya semua terlibat. Dia sebenarnya banjir ni banyak sebab. Saya minta maaf dulu bahasa Melayu saya tak lucu sangat. Tapi dari segi pengundi nanti, saya rasa benda yang paling penting sebenarnya ekonomi. Walaupun kami ni macam risau jika ada kes banjir, erosion, yang Prof. Kumu cakap banjir puing ni semua sangat bahaya. Tapi rasanya kita suka sikit nak link dia dengan masalah perubahan iklim dan kita akan suka nak link dia dengan bab alam semula jadi di manifesto parti-parti. Maksudnya kami akan fikir, okey, kalau parti ni boleh jaga saya jika ada masalah macam ini, saya akan pilih dia. Contohnya lah, kalau mereka ada bagi bantuan, tolong kami keluar daripada rumah yang dah banjir ni, pergi evacuation center, contohnya macam gitu. Tapi
rasanya biasanya rakyat kurang nak linkkan dengan plan makro yang tentang alam semula jadi. Sebenarnya ini semua terlibat. Kita kena kurangkan deforestation, tebang pokok, kita kena siap-siap korek longkang, parit, tentukan benda tu semua sentiasa bersih. Kami ni sebenarnya banyak masalah yang menambah semua sekali dan akhirnya kami jadi dapat banjir macam ini, dan penambah dari situ kita makin kerap ada extreme weather. So hujan yang luar biasa lebat, volume air ni luar biasa banyak yang akan jadi makin kerap. Dulu tak macam gini. Tapi inilah kesan perubahan iklim. Dan adakah kalau kita lihat sejak beberapa tahun, 2-3 tahun ke belakangan ini, extreme weather ataupun cuaca yang melampau banyak terkesan, rakyat Malaysia banyak terkesan akibat cuaca yang melampau sejak 2-3 tahun ini. Adakah ini boleh dijadikan sebagai peluang untuk rakyat Malaysia yang mana peka mengenai perubahan iklim, yang mana peka mengenai kelestarian alam sekitar, dan juga golongan dalam parti-parti politik yang peka mengenai isu-isu ini untuk tampil dan bersuara lebih? Tidakkah tempoh ini seharusnya diambil mereka sebagai peluang yang baik untuk push untuk memberi tekanan terhadap isu-isu ini? Ya, memang. Inilah masa dia, sebab takutkan nanti bila dah time undi tu memang masa itulah banjir. So kalau wakil politik ni boleh bagi tahu macam mana dia akan kurangkan kesan, sebab hujan ni kita tak boleh tahan lah kan. Benda ni datang kita bukannya boleh kawal, tapi mereka yang warga politik ni mesti bagi tahu plan, dan plan yang akan diimplemented, sebab kadang-kadang ada plan tapi tak jalan pun kan. Macam mana diorang nak buat benda yang betul, yang kurangkan menebang pokok, betulkan semua paritan yang ada, tentukan sampah tak masuk parit-parit. Yang masalah sikit ni, kalau kawasan bandar, contoh macam Shah Alam tahun lepas kan, kena banjir teruk-teruk, itu kalau nak betulkan masalah memang susah. Sebab development yang dah ada kat situ kurang retention pond, kurang peparitan yang sesuai. Jadi nak betulkan tu, contoh ingat tak dulu yang masa kita bina smart tanah di KL, kalau kita nak buat macam gitu, kosnya tinggi. Tapi kalau warga politik ni boleh betul-betul nunjukkan dan buktikan yang mereka akan buat apa yang perlu dengan political will yang ada untuk menahan logging yang akan tambah masalah dan risiko dari segi kayu-kayu yang turun sungai. Itu kan kita dah nampak tahun lepas di Selangor, di Pahang, apa kesan dia kepada orang kampung. Dan benda iklim macam gini, perubahan iklim, extreme weather, dia akan makin kerap. Kita tak boleh tahan dia. Dan sebenarnya yang telah merasai masalah ni sebelum kita nampak banjir-banjir ni adalah petani, nelayan yang kerja dalam keadaan yang memang ngadap cuaca luar. So ni sekarang kita dah nampak kesan dia kat kawasan bandar. So barulah kalau dah kena bandar, baru rakyat di Klang Valley tu, yang warga politik tu akan nampak depan mata. Jadi inilah masa dia. Kita dah tak ada masa lagi. Memang sekaranglah masa dia untuk masukkan polisi, kurangkan overlapping jurisdiction yang ada dalam undang-undang negara dan negeri untuk tentukan yang bab alam semula jadi ni, alam sekitar ni boleh diselesaikan. Sebab banyak sebenarnya masalah yang ada. Bukan satu perkara sahaja yang kita kena stop. Kalau kita lihat ketika ini, sentimen kalangan pengundi memang tidak begitu ambil kira mengenai polisi-polisi yang lebih lestari. Dan sekiranya, saya ambil contoh, sekiranya kalau parti-parti politik pun tampil dengan polisi-polisi yang lebih mesra alam sekitar ataupun lebih berbentuk lestari umpamanya, mungkin ia tidak dapat memenangi minda dan juga hati pengundi-pengundi. Tapi apakah, bagaimana kita nak entice parti-parti politik ini untuk tidak mengambil kira soal what sells and what not sell, dan tampil dengan iltizam politik, political will yang lebih kuat
yang lebih utuh tanpa mengambil kira sentimen di lapangan? Sebenarnya semua ni terlibat dengan macam mana info tu diagihkan kepada rakyat kan. Kalau mungkin warga di Klang Valley di KL, mereka fahamlah kan yang kalau kita ada polisi yang jaga alam sekitar, mungkin masalah banjir ni, erosion apa semua akan boleh kurangkan. Kalau kepada orang luar bandar, bukannya mereka tak faham, tapi benda yang makro ni, diorang rasa jauh daripada diri dia. Tapi kalau info tu tak kisahlah kalau parti Pakatan Harapan ke, PN ke, BN ke, PAS ke, kalau mereka boleh bagi tahu okey, kami akan buat polisi ini untuk jaga alam sekitar, kesan dia adalah kami akan kurangkan masalah banjir, kami akan kurangkan masalah macam um, yang kurang air apa semualah. So dia kena link balik kepada hidup mereka yang setiap hari. Kalau dengan orang luar bandar contohnya mereka tak nak fikir tentang benda besar-besar. Benda ni yang kat bandar ni macam jauh kan. Tapi kalau kita terlibatkan dengan dia punya sara hidup, kan kalau cuaca tak elok, nelayan tak boleh keluar. Kalau banjir, kalau sawah padi contohnya semua dah rosak, mereka tak ada hasil. Dari segi gitu, kalau kita terangkan dengan cara yang diorang akan faham dan diorang akan nampak, benda tu akan efek ekonomi dia sendiri. Dia punya makin susah ke nak hidup ke, nak dapat duit untuk bayar anak dia pergi sekolah ke, beli pampers ke, susu ke, baru diorang akan faham. Sebab malangnya sekarang, semua orang lebih fokus kepada ekonomi sebab harga kos semua dah, sara hidup dah naik, makin susah kan, ekonomi masih nak naik balik daripada COVID. So kalau kita cakap tentang benda banjir ni, ya diorang akan nampak depan mata ada banjir, tapi diorang tak akan nampak yang benda ni boleh dikawal, yang benda ni boleh diselesaikan kalau kita ada polisi yang baik. Itu yang diorang mungkin suka sikit nak linkkan dia. Jadi dia dari segi cara yang kita terangkan saja. Jadi itu gap yang kita akan bincangkan selepas ini kerana realitinya ialah kemiskinan yang lebih teruk akibat daripada cuaca yang semakin buruk itu adalah satu fakta yang kita tak boleh lari, ya. Pertama, kedua, bagaimana kita nak membina naratif, ya, supaya hal-hal dasar-dasar dan juga usaha untuk push untuk menekan lebih banyak lagi dasar-dasar yang konstruktif melibatkan isu alam sekitar ini didengari dan juga diambil peduli bukan saja oleh ahli politik tapi juga oleh rakyat. Dan ketiga, lepas ni kita bercerita mengenai ketiga ini iaitu maneuvering ataupun kita cuba untuk menguruskan dari aspek manifesto yang bersifat popular. Bagaimana kita nak lari atau sama ada kita nak lari daripada manifesto yang bersifat popular ini atau kita menjadikan dasar dan juga polisi mengenai alam sekitar dan juga kelestarian ini sebagai sesuatu yang popular. Macam kita nak buat benda tu, kita akan bincang dalam blog yang seterusnya selepas ini. Bertemu lagi dalam menjelang Malaysia memilih. Baiklah, saban tahun terpaksa berdepan dengan kemusnahan harta benda akibat banjir, mendorong seorang warga emas ini membina rumah terapung menggunakan 69 tong air sebagai persediaan berdepan dengan monsun timur laut. Bakar Cik Ahmad berusia 67 tahun berkata rumah berkenaan adalah lanjutan rekaan reban ayam terapung yang dibinanya kira-kira 4 tahun lalu. Menurut Bakar, rumah terapung yang mempunyai 5 bilik itu siap sepenuhnya pertengahan September lalu dengan kos RM50,000. Rumah tu, umur sebelah rumah lama ni, tergelar lebih kurang dalam 16 kaki lah. 16 kaki tergelar. Mana kita duduk atas tu,
Berasa kot air banyak ni mari ni. Bimbang kot kata tak. Jadi terpaksa kita kena buat rumah terapung lah kata. Itu je. Itulah idea. Itulah ideanya. Mana kita tak menyusuh pada orang ramai, tidak minta tolong apa ni. Tak ada lah. Mana kita buat untuk menyelamatkan keluarga kita. Sekiranya dia orang kecemasan, marilah tidur sini. Itu je. Bukan apa. Boleh tidur pak luar. Jelasnya rumah terbabit diikat pada 2 batang tiang besi yang diletakkan di kiri dan kanan rumah bagi mengelak dihanyutkan banjir. Sementara itu, isterinya Fatimah Saleh 61 tahun berkata usaha Bakar mendapat sokongan dan bantuan daripada anak-anak mereka. Memudahkanlah, tak payah lagi pindah barang lah. Setakat ni rasanya masih lagi dalam percubaan. Jadi kita tak tahu lagi rumah ni keadaan dia macam mana. Minta-minta dia timbul lah. Harap-harap gitulah timbul lah. Kalau macam dia tak timbul pun dah terserah lah tu. Sebab kita dah usaha. Dalam pada itu, pasangan berkenaan turut berharap rumah terapungnya itu berjaya dijadikan model contoh bagi penempatan penduduk yang sering dilanda banjir. Baiklah, itu tadi kita lihatkan antara salah seorang orang kampung yang tampil dengan inovasi sendiri bagi memastikan bahawa harta benda nyawa mereka selamat setiap kali adanya bencana alam sekitar. Dan inilah yang kita nak tekankan dalam jam kali ini dalam Menjelang Malaysia Memilih, ya. Bukan hanya mengenai apa yang boleh dilakukan ketika banjir melanda, ketika bencana melanda, tapi apa yang lebih penting ialah untuk menekan, untuk memberi tekanan yang lebih hebat kepada bakal-bakal pembuat dasar, bakal-bakal calon yang akan bertanding pada perayu akan datang nanti untuk tampil, ya, untuk tampil dengan penyelesaian luar kotak yang lebih hebat, yang lebih mudah untuk dilaksanakan bagi membantu rakyat untuk menyelesaikan masalah ini, bagi memastikan tiada lagi kehilangan harta benda dan juga nyawa akibat daripada bencana alam. Dan untuk itu, kita masih lagi bersama dengan Dr. Serina Rahman. Beliau merupakan pensyarah Jabatan Asia Tenggara, Universiti Nasional Singapura, NUS. Doktor, kalau kita dengarkan tadi, ya, antara penduduk kampung ni kata apa? Terserahlah. Sekarang kita boleh terserahlah kepada Tuhan. Kerana apa? Sebab kita dah berusaha. Maksudnya, apa yang Dr. Serina katakan tadi masih lagi dalam pemikiran masyarakat Malaysia. Saya ambil contoh penduduk kampung ini, bahawa mereka tidak mempunyai kuasa untuk beri tekanan kepada pihak pembuat dasar untuk tampil dengan atau untuk tampil dengan dasar-dasar yang lebih konstruktif, yang lebih lestari melibatkan isu alam sekitar, Doktor. Ya betul, tapi yang tadi tu memang contoh yang hebat. Sebab kalau kami tengok apa yang keluar di media, ya, macam mana kerajaan contohnya dah sedia untuk musim banjir. Sebab setiap tahun memang ada banjir. Setiap tahun kita akan dengar, okey, ada dana dah sedia untuk tolong mangsa banjir. Tapi kami nak tahu apa yang kami boleh buat sebelum banjir berlaku. Macam mana kita nak kurangkan keadaan macam yang dalam gambar ni. Macam pakcik ni, dia dah sediakan rumah dia. Jadi dalam keadaan yang banjir sampai, rumah dia boleh hanyut. Doa-doakanlah dan semua selamat, tak lajulah ikut arus macam gini. Tapi itulah yang kita nak tahu dari warga politik ni yang akan datang dengan kempen dia. Kami nak tahu sebelum musim banjir, sebelum ada keadaan yang bermasalah, apa yang kami boleh buat. Kami selalu tahu ujung tahun, time monsoon, itulah masa yang banjir akan datang. Jadi sebelum tu, 6 bulan sebelum tu, kami dah boleh siap sedia dengan parit lah, dengan apa, macam mana kita boleh tolong warga-warga yang memang duduk di kawasan yang tetap banjir. Bukannya diorang tak pernah kena, diorang memang kerap kena. Jadi patutnya kita dah tahu macam mana nak kurangkan kesan dia. Kita dah tahu macam mana diorang ni boleh kurangkan akibat kepada diri sendiri. Macam pakcik ni, inilah pakcik contoh yang kita kena ikut. Dia dah siap sedia dah. Bagaimana kita nak membantu pakar-pakar yang tampil dengan cadangan-cadangan dan juga dasar-dasar untuk melaksanakan mitigasi disaster ataupun disaster mitigation, bagaimana kita nak pastikan apa yang dicadangkan oleh pakar-pakar ini jadi popular
dan kemudiannya senang untuk dijual oleh parti-parti politik yang bakal tampil dengan manifesto ini? Sekarang ni kalau kita tengok cara-cara prosedur yang ada jika ada banjir, kita tunggu NADMA keluarkan arahan, baru contohnya askar turun padang tolong. Jadi sebelum kita dah tahu musim monsun dah nak sampai, kerajaan akan cakap okey, evacuation center semua dah siap sedia, grup-grup yang akan bantu JPAM ke siapa semua okey akan sedia. Dan warga kawasan tu dah tahu kalau banjir diorang kena pergi evacuation center yang mana. Okey, so itu kirakan macam rakyat dah sedia jika ada banjir. Maksudnya mereka ni tunggu banjir sampai. Tapi apa yang mereka boleh buat? Jadi warga politik ni dengan orang yang buat polisi, dengan orang daerah, orang yang memang ada kat kawasan tu, dengan mungkin masyarakat sendiri, kita kena melibatkan komuniti yang ada kat situ, bagi cadangan. Macam mana? Mereka kalau dah tahu banjir akan sampai, biasanya diorang akan parking kereta tempat yang tinggi. Ada tak cadangan lain yang mereka ada sendiri yang boleh kurangkan kesan kepada dia? Kita tak boleh nak fikir, okey, orang atas saja buat polisi. Kita kena panggil kat orang kampung yang selalu ngadap masalah benda ni dan tanya dia macam mana, ada tak idea. Biasanya idea dari bawah tu memang yang lagi elok sebab diorang lah yang ngadap keadaan yang buruk macam ini setiap tahun. Jadi mungkin diorang boleh cakap, okey, kita nak kena standby bot. Memang dah ada kat kawasan ni sebab kat kawasan ni kita tak akan sempat lari. Kawasan ni memang ada ramai warga mas, ada ramai baby, kita kena tentukan kat sini memang bot dah standby. Jadi kita tak payah tunggu. Tak payah tunggu macam bot dari mana-mana sampai. Memang kena ada standby. Kalau kat kampung nelayan lah kita selalu ada bot tepi rumah. Sebab mungkin itu belum guna lagi ke apa. Bot tu boleh pakai, contoh macam itu. So, apa cara yang kita boleh buat sambil kita tunggu contoh parit-paritan buat balik ke, kita tanam balik pokok ke, jadi kurangkan banjir puing, contoh macam gitu. Tapi benda ni kena mula sebelum banjir sampai. Kalau kita nak tunggu banjir dah sampai baru kita gerak, memang dah lambat. So kalau kita tahu musim banjir adalah bulan 10, bulan 1 kita kena gerak. Contoh macam gitu. Ya, tadi doktor ada katakan mengenai sekiranya dasar ataupun sekiranya cadangan polisi, cadangan dasar yang ditampilkan oleh pakar itu dibuat secara inklusif melibatkan komuniti setempat, maka ia mungkin boleh bertukar menjadi sebuah cadangan dasar yang lebih bersifat popular, yang lebih popular. Maka apabila suatu perkara itu popular, ia lebih mudah, ahli politik lebih cenderung untuk pick up perkara-perkara berkenaan dan masukkan di dalam manifesto. Ya, betul. Kita kena tengok contoh Filipin. Filipin kerap kena banjir, kena taufan. Tapi siapa yang gerak? Sebab mungkin kerajaan dia agak susah sebab pulau dia banyak, nak sampai kawasan tu pun susah. Jadi warga tempat tu yang akan dah siap sedia dengan dia punya civil society group. Kami tengok yang dulu 2014 yang masa Kelantan tu. Kan? Yang gerak dulu adalah civil society group. Jadi orang macam ni lah kita kena siap ada, setiap kampung kena ada orang yang dah dapat training dari JPAM ke, dari NADMA ke, dari askar ke. Jadi di situ kita ada contoh wakil AJK keadaan banjir ke, erosion ke. Jadi dalam kampung tu juga dah ada orang yang tahu. Okey, kalau benda ni dah on the way, kita dah tahu macam mana nak gerak. Contohnya macam kalau kan kita kerja office kan, selalu ada fire drill, contoh macam itu. Macam itulah kita kena buat kat kampung-kampung. Jadi wakil-wakil kat situ, dan kita tak boleh hanya cakap dengan ketua kampung. Kita kena libatkan semua orang. Sampai pakcik nelayan ke, makcik-makcik kat warung ke, siapa-siapa, semua kena tahu macam mana nak gerak, apa yang kena tahu. Jadi bila Met Malaysia akan bagi tahu, okey, dalam 3 bulan kita ada mungkin cuaca tak elok, mereka dah mulalah simpan barang dia tempat tinggi ke, ada plan, okey, kereta nak letak mana. Benda ni kita kena plan awal. Kita tak boleh serahkan dan doakan sahaja yang benda ni tahun ni tak akan macam tahun lepas. Kita memang kena siap sedia. Sebab malangnya benda ni akan makin teruk, makin kerap sebab inilah perubahan iklim yang kita ngadap.
Baik, terima kasih banyak Dr. Srina Rahman, pensyarah Jabatan Asia Tenggara Universiti Nasional Singapura NUS ya. Kita bercakap mengenai bagaimana untuk kita memastikan wujudnya iltizam politik mengenai hal-hal berkenaan banjir, berkenaan kemusnahan alam sekitar, bagaimana kita nak memastikan iltizam politik ini wujud dalam kalangan calon-calon yang bakal bertanding, parti-parti yang akan bertanding pada pilihan raya nanti, supaya apa? Supaya akan tampil nanti dasar-dasar yang lebih bersifat konstruktif bagi memastikan bahawa nyawa dan juga harta benda rakyat Malaysia akan terus terjamin walaupun ataupun di sebalik bencana yang semakin kerap melanda dan juga cuaca yang semakin buruk dari hari ke hari. Sekian sahaja untuk menjelang Malaysia Milih pada jam ini. Saya Syamsan Johari, kita jumpa lagi.